Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, walillahil hamd, hamdan kathira. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-badrud duja was-sirajul munir, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan dunia dan akhirat. Maka sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa dan amalan-amalan yang lain yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang mulia dan mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Sekaligus kita mengharapkan kurniaan syurga di akhirat nanti dalam keadaan bebas daripada neraka. Pada masa yang sama kita memperingati kemenangan Islam dalam peperangan Ahzab yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ulangi menyebutnya dalam setiap takbir, wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah membinasakan bala tentera Ahzab dengan keesaannya, tiada yang lain daripadanya. Peristiwa paling mencabar dan menguji umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat Islam dengan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan musuh yang mengepung Madinah berlipat kali ganda ramainya. Bala tentera Ahzab ialah pakatan orang-orang Yahudi dan musyrikin. Apabila orang-orang Yahudi itu mengkhianati perjanjian ketika berada di Madinah di bawah kerajaan Islam, dalam keadaan mereka diberikan layanan yang baik, tidak dipaksa masuk Islam, sepatutnya mereka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan di dalam kitab mereka dan diberitahu kedatangannya oleh para rasul dan ulama mereka. Firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka akan kitab mengetahuinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka mengenal anak-anak mereka, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan perkara yang benar dalam keadaan mereka mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 146. Hanya sedikit sahaja orang-orang Yahudi yang masuk Islam menyebabkan mereka menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah. Walaupun demikian mereka diterima menjadi kerajaan Islam dan dilayang dengan adil.
tiba-tiba mereka melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, sehingga merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini menyebabkan mereka dihalau keluar. Malangnya mereka mengambil tindakan yang lebih ganas apabila melakukan kempen dalam kalangan kabilah Arab musyrikin, khususnya di Makkah, supaya menentang Islam. Oleh kerana mereka adalah ahli kitab yang berilmu berkenaan ajaran agama, maka disalahgunakan bagi menentang agama Allah yang mereka tahu kebenarannya dan benarnya Rasul yang diutuskan oleh Allah pada akhir zaman. Firman Allah Ta'ala, Unzur kaifa yaftaruna ala Allahil kadhiba wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yakuluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira. Perhatikan bagaimana mereka berbohong terhadap agama Islam. Cukuplah dengan sebabnya mereka melakukan dosa yang nyata. Adakah kamu tidak menyaksikan mereka yang diberikan sebahagian kitab? Tiba-tiba mereka percaya kepada syaitan dan pemimpin yang melampau sesatnya, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir musyrikin itu bahawa mereka orang kafir musyrikin itu lebih baik mendapat hidayah yang betul daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu mereka dilaknat oleh Allah. Sesiapa yang dilaknat oleh Allah, nescaya engkau dapati tiada siapa yang dapat menolongnya. Surah An-Nisa ayat 50 hingga 52. Akhirnya mereka berjaya mengumpulkan bala tentera yang sangat ramai bagi menyerang Madinah dan menghapuskan Islam ketika jumlah orang Islam tidak ramai. Maka menjadi satu ujian yang sangat menakutkan dan menggerungkan. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu peristiwa ketika datangnya bala tentera Ahzab yang sangat ramai. Lalu kami menghantarkan kepada kamu angin dan bala tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan adalah Allah itu maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ketika mereka datang untuk menyerang kamu daripada atas dan bawah mengepung kamu, sehingga ada orang yang terlalu dalam ketakutannya terbeliak mata, terjeluak keluar jantung dan menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Di sana ada pula orang-orang munafik yang berpura-pura Islam dan orang-orang berpenyakit dalam hatinya, yakni lemah imannya, mendedahkan dirinya dan berkata bahawa janji Allah dan Rasulnya bahawa Islam akan menang hanya menipu saja. Surah Al-Ahzab ayat 9 hingga 12. Allah juga menyebutkan kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Firman Allah Ta'ala, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan manakala orang-orang yang benar-benar beriman melihat kedatangan bala tentera Ahzab, mereka berkata, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sungguh benar Allah dan Rasulnya, dan tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan iman dan Islam yang lebih kuat. Surah Al-Ahzab ayat 22. Mereka menerima kedatangan musuh dengan bertambah iman dan kuat Islamnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan percaya kepada janji Allah dengan kemenangan dunia dan syurga di hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan cadangan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu supaya menggali parit menjadi garis pertahanan Madinah, dan berlakunya pertolongan Allah yang mengalahkan bala tentera Ahzab yang berpecah dan berundur kalah dengan cara yang luar biasa. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyebut kemenangan itu bersama takbir hari raya yang disunatkan hukumnya. Bukan sahaja memberikan semangat dengan mengingati sejarah kemenangan Islam yang telah berlaku lebih 1000 tahun, bahkan hendaklah mengingatkan kita bahawa apa yang dalam Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Pada zaman kini kita sedang menghadapi bala tentera Ahzab yang menentang Islam di seluruh pelosok dunia. Bukan sahaja diserang melalui tentera dan senjata seperti yang berlaku di Palestin, Afghanistan dan Iraq yang telah membunuh manusia, binatang, memusnahkan rumah kediaman, kebun dan ladang, termasuk merosakkan alam sekitar. Peperangan atas nama menentang keganasan dengan menuduh Islam dan umatnya ganas. Sebaliknya mereka yang zalim itu datang menipu, membawa kebebasan dan demokrasi, tetapi melakukan keganasan lebih daripada binatang apabila membunuh semuanya, termasuk kanak-kanak, perempuan dan orang tua. Mereka menentang Islam melalui kepahaman yang salah berkenaan politik, ekonomi, pendidikan, akhlak dan lain-lain, melalui pelajaran dan penyiaran yang dibaca dan dilihat, khususnya media elektronik moden dan lain-lain, dalam keadaan orang Islam berada dalam kejahilan murakab, yakni tidak sedar dirinya jahil dan berasa pandai. Mereka tidak tahu bahawa semua perkara itu daripada ajaran Islam, lalu ditipu semua perkara sehingga negeri boleh dijajah lagi. Hasil negeri terus dicuri dan dirompak. Rakyat dihamba abdikan lagi menjadi pekerja, bukannya menjadi tuan yang memerintah dan menguruskan dalam tanah air sendiri. Dalam kalangan orang Islam pula ada yang menjadi alat kepada musuh, walaupun ada ilmu agama dan ilmu dunia, seperti ahli kitab di zaman dahulu. Akan tetapi kerana mencari kesenangan dunia, pangkat dan harta, sanggup menjadi alat kepada musuh. Demikianlah mereka yang disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Bacakanlah kepada mereka cerita orang yang berilmu berkenaan ayat-ayat kami, lalu dia melepaskan dirinya daripada mengambil petunjuk ajaran Allah, maka syaitan menggunakannya daripada belakang, lalu dia termasuk daripada kalangan orang yang sesat dalam kelalaian. Kalau kami kehendaki, dia boleh mendapat kelebihan dengannya, tetapi dia mahu kekal dengan kesenangan di atas bumi alam dunia, lalu dia mengikut hawa nafsunya. Maka jadilah seperti anjing yang sentiasa menjelir lidahnya. Sama ada engkau membawa sesuatu makanan kepadanya atau engkau tidak membawa apa-apa, kerana sentiasa ingatkan makan sahaja. Maka disebutkan cerita ini, mudah-mudahan mereka berfikir dengan betul. Suratul A'raf ayat 175 dan 176. Mereka inilah golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka daripada bangsa kita dan bercakap dengan bahasa kita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedarlah bahawa musuh Islam lebih mudah merampas tanah air kita dan merompak harta kita kerana kita sedang berpecah dan ada yang berperang saudara, sedangkan musuh itu bersatu menentang kita. Allah telah memberikan peringatan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa ati'ullaha wa rasulah
wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berkelahi, nanti kamu gagal dan hilangnya kekuatan kamu. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 46. Walaupun jumlah orang Islam lebih ramai, namun mereka tetap menerima akibatnya sekiranya tidak berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Jika sekiranya berpegang dengan ajaran Islam, beriman dan beramal dengannya, nescaya mereka mendapat pertolongan Allah walaupun jumlahnya sedikit. Kita menyaksikan Islam masuk ke benua Eropah dan Amerika dalam keadaan mereka menentang dengan pelbagai cara melalui undang-undang yang zalim dan fitnah bagi memburukkan Islam dan menghina orang yang berdakwah. Begitu juga mereka yang mengajar dan berjuang menegakkan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dia memenangkannya walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Surah As-Saff ayat 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa sunnatir Rasulil Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kematian di dalam iman dan Islam sahaja yang diredai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang dianjurkan di dalam Islam. Tanda iman seseorang ialah kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dalam kalangan kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sehubungan itu hendaklah lahir dalam hati setiap orang Islam perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia. Sama ada mereka ditimpa gempa bumi, dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran, juga wabak penyakit. Juga terhadap umat Islam yang sedang dijajah, dizalimi dan dibunuh serta ditindas seperti mana yang berlaku di Palestin, Iraq, Syria, Uyghur, Myanmar dan sebagainya. Jika tidak mampu membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia yang dihadapi itu. Pada hari yang mulia dan penuh barakah ini, marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui pelbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dirakamkan melalui ucapan salawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح سلطاننا وأئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.